Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada viewers Helmin. Kita nak buat video cerita seram nombor 4. Kita sekarang ni ada 5 cerita. So untuk cerita dari Rap Daisy, aku baca dulu Boleh. Okay. Dari Rap Daisy. Kisah 6 tahun yang lepas. Kawan aku Adli, bukan nama sebenar, dalam kurungan, duduk dekat flat and situ ada kolam mandi. Damn. Flat tu agak lama lah juga. Dinding pun dah hitam-hitam. Tapi So kita orang decide nak mandi situ dengan kawan-kawan yang lain. Kita orang pergi mandi pukul 9 malam. Dalam kurungan biggest mistake ever. Damn. Total kami berlima. Tak ada orang lain, cuma kami je kat kolam tu. Lepas semua dah penat berenang, Adli dengan kawan-kawan yang lain lepak dekat tepi kolam, celup-celup kaki. Tapi aku pula sambung berenang sorang-sorang. So, aku selam and then berenang sampai ke tengah kolam. Tiba-tiba! Allah, terkejut aku. Tak, sebab ada caps. Sebab ada caps. Oh. Ada tangan genggam pergelangan kaki aku. Dia genggam sekejap je. Dalam 3 second macam tu. Tak ada sampai tahap nak lemaskan aku ke apa. Cepat-cepat aku berdiri sebab ingatkan ada member follow belakang pastusi aku. Tapi bila aku toleh, diorang semua masih dekat tepi kolam. So aku check sekeliling. Mana sebaik. Okay. So aku check sekeliling. So aku check sekeliling. If ada someone yang berhampiran, aku terpegang kaki ke apa. Tapi tak ada. And yes, memang aku seorang-seorang je kat tengah kolam tu. Kawan-kawan semua jauh. Dalam kurungan kolam tu besar. Of course aku macam cuak kejap. Then slow-slow aku pergi ke tepi and then keluar dari kolam tu. Jalan kaki pergi dekat kawan-kawan. Aku duduk dengan diorang. Aku senyap je. Tak nak cerita dekat diorang time tu. Takut yang lain pun panik and tak nak ada yang ikut balik nanti. Damn, okay. Then ada member seorang ni tanya, "Kau kenapa? Okey ke?" Aku cakap, "Okey." Then borak-borak, tiba-tiba si Adli ni buka cerita. "Dulu kat sini ada budak jatuh dari tingkat 6. Mati tepi kolam." Dude, memang aku ajak balik lah time tu. Padahal tak cerita lagi kat diorang pasal kes tangan tu. Tiba-tiba si Adli up pula kisah yang pernah terjadi situ. So memasing pun dah bosan. Geraklah dan lepak mamak. Baru aku buka cerita. Adli minta maaf sebab dia terbuka cerita tu sebab dia tak tahu aku kena kacau that time. And member-member yang lain pun cakap, no wonder aku senyap je kat tepi kolam tu. Alhamdulillah tak ada yang ikut balik. Tapi itulah, sampai sekarang aku still boleh rasa genggaman tu. Damn. Alright, so cerita ni berapa rating? Kau dulu Aman. Aku bagi 5 out of 10. Aku biasa je lah. Macam ya, Kurang sikit lah. Kurang sekian. Cerita dari Smack My Ass Like a Drum Baby. Saya ada satu pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Still brings shivers me timbers from me. God damn. This happened pada minggu raya tahun lepas. And time tu saya dekat kampung di Johor. Minggu ketiga raya tak silap benda ni terjadi. Mak ada bagi tahu suruh bangun awal pagi sebab nak kena teman dia pergi beraya rumah kawan dia. Sebelum waktu azan subuh, saya dah bangun nak readykan baju semua takut lambat. Then tutup dah azan semua. Saya nak pergi solat subuh. Beli saya akan solat kat bilik je, but this time terasa nak sembahyang kat ruang tamu pula. Well, dah sampai ruang tamu, semua dah bentang sejadah and solat. But time rakaat terakhir, okay, aku tanya korang lah. Subuh berapa rakaat? 2. Oi, bagus lah. Time rakaat terakhir, time tengah sujud, saya dengar ada orang bisik kat telinga kanan saya. "Kau tengah buat apa tu?" Dengan suara garau dia. Oh, suara garau. "Kau tengah buat apa tu?" Correct. Biar keluar. Okay, kau buat. Kau tengah buat apa tu? Batman je. Oh, Batman je. Batman. Apa, still teringat Mat. Time tu saya macam terkaku dan mata memang terus pejam sebab tak berani nak buka. Risau nampak dia kat tepi kan. Settlekan rakaat terakhir dengan mata semua tertutup. Habis je solat, terus saya berlari tak pandang belakang ke bilik terus. Tapi saya macam perasan lah dari pandangan tepi mata time lari tu ada bayang-bayang hitam besar kat hujung dinding ruang tamu. Terpaksa buat bodoh je lah dengan benda tu. That's it. Aku bagi 4 lah. Biasa je lah. Dia tak scary macam yang lepas. Aku rasa ni cerita-cerita macam manja je lah.
Cerita manja-manja je aku rasa lah. Maybe lah, maybe. Cerita manja-manja je. Ke- Cerita seterusnya dari Man Bunkers. Siapa nak cerita? Ada dua Mat cerita ni. dia. Syah, kau cerita. Takkan ada benda ni jadi kat aku time aku umur 3 atau 4 tahun. Aku dengan family aku tidur sebilik. Aku dengan ayah aku tidur atas katil while mak dengan adik aku kat tilam bawah. So semua orang dah tidur masa tu. Dan dalam tu aku terjaga. Mata aku terbuka tapi aku still baring. Syah, Aku tidur mengiring like cuba bagi macam emotion sikit. Tu bagi emotion nak baca. Ini okay. Baca tapi aku still baring. Aku tidur mengiring like. Cuba kau macam Okay, aku still baring. Aku tidur mengiring. Aku tidur mengiring like aku hadap kiri. Pasal aku try nak tok mata. Tiba ada macam satu budak kecil sebaya aku like 3-4 years old. Out of nowhere dia muncul depan mata aku. So what the and then badan dengan muka aku dia full badan dia full hitam. Tak nampak Babi. tak nampak muka. Aku time tu like terkejut. Takut. No. Aku pun tutup mata sebab aku terkejut. Bila aku buka mata aku budak tu hilang. Aku cakap adik aku saja nak aku cakap adik aku saja nak kacau aku lah kot kan. Tapi bila aku fikir balik cakap adik aku time tu masih baby kot. Macam tak tahu diri lagi. Bodoh lah aku masa tu. Masa takkan adik aku tiba boleh diri yang muncul depan aku. Aku rasa tu kan toyo sebab dia ada rambut. So aku rasa tu Hilman kot. Cerita member aku. Oh, okay. Ui, seram Benda ni jadi bukan depan mata aku. Tapi member aku cerita kat aku. So malam tu dekat Sarawak. Oh my god. Kejap. Dua orang member aku still belum tidur. So dia orang borak-borak lah. Lepas tu ada seorang member dia orang yang dah tidur. Tiba-tiba terbangun. Dia orang dengar member dia orang ada cakap seorang-seorang. Ui. Tapi dia orang tak faham apa yang member aku dia orang cakap. Dia macam dia bangun, dia macam Oh, cakap Mandarin kot. so dia orang buat tak tahu and then sambung borak. Tiba-tiba member dia orang ni terbangun and then start baca mantra apa entah and then ludah sana sini. Dia macam Aku rasa macam aku yang kena ludas. macam tu. Dia orang ni pun was like, "Pahal member aku ni." Lepas tu member dia orang yang kena rasuk tiba-tiba melompat atas katil jadi Spiderman. Katnya. This is a joke story, right? Lepas tu lompat lagi kat katil lain. And Aku then, rasa Jin tu is the next Avenger members yang. Jin Dia Man. punya kuasa rasuk orang lepas tu Jin save Man. the world kan. dua orang member aku yang borak tadi tu nampak everything and dah start cuat bagai. Dia orang panggil ustaz dekat asrama tu cakap member dia orang mungkin kena rasuk. Oh. Tapi ustaz tu macam tak boleh nak halau benda tu dari badan mangsa kan. Sebab dia noob lah orang kata. Oh. Dia panggil ustaz dari asrama Alhamdulillah. cawangan lain. No. Sebab ustaz ni garang. No. So ustaz ni pun datang and try halau benda tu. Shoo. Bila ustaz tu dah sampai, dia nampak mangsa yang tengah merangkak kat dinding. Macam Spiderman. Macam Spiderman. Bodoh terkejut. Bodoh aku rasa ni apa fucking fanfic sel. Aku rasa Spiderman bodoh masuk dalam dalam Malaysia. Aku dah cakap dia jadi Spiderman. Man Bunkers dulu memang rare. Bila ustaz dah keluarkan benda tu dari badan dia, dia pun muntah. The gross part is bila dia muntah dia jatuh atas muka member dia. Member dah lah tengah tidur, tiba-tiba ada muntah kat muka dia. Esoknya semua orang percaya member dia kena rasuk sebab ludah dengan muntah dia ada lagi. So that's the cerita yang aku boleh bagi. What the fuck is this? The last part is very gross. So sekarang nak bagi rating, kena rating untuk dua-dua cerita tadi ya. Ya. So cerita first aku bagi 1, cerita 2 aku bagi 2. Yeah. Asal video kali ni cerita Macam seram semua lolo Macam hampa dia sikit punya- tu. Macam Roblox Kampung 3 je hampa dia. like kita punya rating semua rendah-rendah je. Okay. Dipersilakan Captain dulu. Pantul. This event jadi 3 weeks before puasa. Waktu tu Saturday night, chilling dengan member aku dalam Discord. Tak ada noktah tu. Macam mana aku nak tahu? Okay, sini. Dia memang jadi theory before puasa waktu tu Saturday night chilling dengan member aku dah ada suka parent dengan adik aku pergi shopping and aku macam biasa terperada dalam bilik. So at 10:40 like that member aku kena hop off ngantuk. So tinggal aku seorang main. As RPG player semua nak ahead of our team, so aku decide untuk keep playing and do mission and bam! Pintu bilik aku yang tengah dari pukul 7.30 sampai 10.40 tertutup. Kalau nak cakap angin tak possible, pintu tu berat, so aku just ignore it.
A few second later aku tiba-tiba terbau busuk-busuk gila. Bulu roma aku naik lain rasa macam sejuk je dalam bilik aku for a few second. Dia tak kacau tak main bilik je. Bosan lah cerita ni. Weh, mana Sam datang? Oh Aku- no. Okay, Captain Durian 0.10. 0 per 10. Okay. Alright. Kita panjangkan sikit video sebabkan yang lain semua hampa sikit. Okay. Alright. Cerita dari KH4 Ri. Alright. So like 3 years ago, ada family day kat villa kat Hulu Langat. Tak silap nama villa Mak Tok something. ... And then pagi tu sampai. Having fun mandi kolam gi jungle trekking. And that night after BBQ, mak aku cerita kat aku ... Tempat tidur perempuan kat tingkat atas ... So, mak aku dah kemas tempat tidur apa semua, and waktu dia nak turun dia dengar macam ada bunyi orang gerakan kerusi ... Dia kata, crazy fuck ... And then my experience pula. Experience. Experience. Waktu masuk tandas semua dah habis gosok gigi, aku orang last ... And then and then tandas tu colour kuning ... And then waktu semua dah keluar, aku gosok gigi, aku tengok cermin ... Cermin tu panjang ke tepi tau ... Aku nampak kain putih kat hujung kiri ... When I look back then nothing, kain putih apa tak ada ... And then I already takut. I go to tempat belakang tu, tempat barbecue ... Tempat tu open aw ... Belakang tu hutan ... Macam pandangan sisi nampak benda putih lagi jauh ... Lepas tu esok sukan neka. And then balik the end ... My, What is this? Aku suka cara dia apa ni agent sukan nikah tu. Ya tu je space tu. Mana? it's like space kan. Sepatutnya tak ada Dia space. patut sukan nikah je. Dia sukan space nikah. Dengan cara Himan baca aku rasa 1 je lah per 10. Okay, seterusnya dari Tanda Suruh Fake Junior. Okay, I don't know how to tell this horror experience, but aku akan cuba sedaya upaya nak cerita benda ni. Cerita ni start masa pertengahan tahun 2021. Aku dengan member aku jalan-jalan satu kampung, and kita orang balik lambat lepas azan maghrib berkumandang. Fuh. Aku balik cepat sebab nanti mak aku marah. Masuk on the way balik tu, aku seorang je. Member aku semua dah gerak balik, and aku rasa ada orang tengah ikut aku. Buat aku mengayuh basikal dengan aman. Start daripada situ, benda tu kacau aku sampai ke rumah aku. Aku masuk rumah, mandi and tidur. Dan aku terjaga. Aku pergi tandas sebab nak kencing. Huyo. Insert. Kau kencing keluar apa sial? Keluar daripada tandas, tengok jam pukul 3.30 AM. Aku on laptop dan main Call of Duty. God damn. Member flex sial. Okay. Tiba-tiba ada satu kelibat kain hitam kecil, tapi laju gila, dan dia menghilang lepas lalu depan aku tu. Oh. Aku perasan buka surah-surah, and start daripada situ aku terus tak terjaga malam. Sekian daripada saya. Kau tahu benda lagi seram daripada cerita tu ah. Aku terkentut dia tau. Sumpah kat kau bau dia. Okay. Betul sial. Asal cerita semua macam hampa lah. Tu. Aduh, cerita budak-budak ah. This happened at 11:30 ataupun 11:40, tak ingat. I went downstairs to feed aku punya burung dengan sugar glider. Oh, okay. Burung tu. And sebelah cage sugar glider bilik bibi. Pintu selalu tutup, tetapi at that time pintu bilik bibi terbuka. Oh, Bilik tu gelap and quite seram. okay. So I was approaching my sugar glider's cage when secara tiba-tiba aku nampak ada seorang perempuan punya kepala with no badan, legs or arms, just the kepala Okay. looking at me. Okay. Aku pun panik macam apa. Berlari-lari dan menjerit-jerit. Siap terbaca ayat kursi. Terbaca. Sial. Dan itulah pengalaman seram aku. Okay, that's actually Yeah, that's pretty scary lah sebab ada kepala perempuan. Si Carrie no. Aku boleh bagi 5 out of 10. Aku rasa 6 lah sebab dia punya structure okey lagi. Tak ada teruk mana lah. Aku pun boleh bagi 6 sebab sama cerita dia boleh faham lah. Cerita dia boleh faham. Last story for today's video. Alright. Like 2 years ago, aku pergi balik kampung and aku memang perasan ada benda yang ikut aku masa tu.
Long story short, aku nak tidur masa tu, ada orang macam panggil nama aku lah. Zulanjir. Then aku tengok tak ada orang sebab semua dah tidur. Bilik aku tu ada satu cermin, and cermin tu pantul ke arah luar tingkap. Aku tengok YouTube, then aku nampak ada Cik Pon dekat tingkap, and ada orang bisik kat telinga aku, "You don't belong here." Ui, Mak Saleh tu. And that's all. Lepas tu bawah tu aku reply dia salah lirik kot tu. Patutnya I don't belong here. Tak lawak dah. Aku dah reply kat bawah. Aku Nampaknya cerita-cerita seram untuk episod kali ni agak menghampakan. Tapi ada yang seram lah sikit. Tapi sebabkan tak ada struktur cerita tu, dia macam kurang sikit. Betul. Korang punca video Hilman tak best. Betul. Tapi itu bukan sebab Hilman eh. Okay, itu saja untuk video cerita seram nombor 4. Kalau korang ada cerita lain, cerita seram, make sure panjang yang macam wow, boleh buat movie punya cerita. 8 inci lah at least. Pergi ke Discord, pergi ke pengalaman seram dan tinggalkan cerita anda di situ. And itu saja untuk episod kali ni. Shopee.com/min. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, bye-bye.